kita menyasarkan sebenarnya bukannya Syarul Ema. Kita menyasarkan sebenarnya ialah kepala sindiket ini, orang yang memberi kelulusan dalam dana NGO ini, kan? Dan seperti yang pihak tuan telah maklum, saya yang memulakan mendedahkan sindiket membedal dana NGO berdasarkan bukti yang ia terkait setiausaha politik Perdana Menteri. Laporan polis telah dibuat pada 26 Januari 2024. Setelah polis berpuas hati dan dengan bukti yang dilampirkan dan mendapati memang ada kes, polis telah memanjangkan laporan ini. Saya dapat surat rasmi daripada makluman daripada Commercial Crime Dang Wangi. Laporan ini dipanjangkan kepada SPRM. Punya maklumat, beberapa NGO terlibat telah juga dipanggil oleh SPRM berikutnya. Beberapa individu berkaitan juga telah dirakam percakapan. Rentetan daripada itu, sekumpulan pegawai SPRM beberapa hari lepas telah menyerbu rumah Syarul Ema. Antara jaringan sindiket membedal dana NGO dan turut merampas komputer dan beberapa dokumen. Peguam Syarul Ema sahkan tangkapan itu. Malangnya, selepas tangkapan tergesa-gesa, Ketua Pesuruhjaya SPRM keluar kenyataan ia bukan tangkapan. Sebaliknya hanya dipanggil rakaman percakapan. Kenyataan Azam Baki sangat lawak kerana siap tangkap di rumah dan ada rampasan. Hanya dipanggil rakaman percakapan. Karutlah benda tu. Kamu pergi rumah orang dengan sekumpulan anggota SPRM, kamu ambil dokumen, ambil laptop, bawa sekali, dan itu hanya rakaman percakapan. Persoalannya, apa yang berlaku seolah-olah ada yang menelefon ataupun menghubungi Azam Baki arah lepaskan dan pulangkan semua rampasan. Sangat pelik. Contohnya, SPRM rampas laptop. SPRM ni pegawai dia buat kerja teliti. Nak rampas satu benda bukan senang. Dia perlu laporan dan sebagainya. Dah tangkap, rampas laptop, bawa pergi SPRM. Dan tiba-tiba budak ni kena lepas. Dengan laptop sekali kena lepas. Yang laptop pun kamu tak sempat tengok pun. Nak tangkap ni kena pergi hantar forensik, kena apa kan. Saya kawan-kawan ramai yang pernah kena rampas gadget ni kan. 2 tahun lepas sampai hari ni pun tak balik lagi gadget kan. Siapa yang panik dan takut jika siasatan ini berjalan dengan betul dan dia akan kantoi? Siapa yang takut sebenarnya? Sebagai orang yang bertanggungjawab membongkar kes dan lapor kes ini, saya ingin bertanya kepada SPRM status siasatan kes ini dan menyatakan kesediaan saya sedia bekerjasama dan membantu siasatan. Saya yakin PDRM telah memanjangkan bahan bukti yang saya hantar ke PDRM, tetapi untuk menerangkan satu persatu, sebab kes sindiket ini sangat bijak, sangat licik kan. Untuk menerangkan satu persatu, saya sedia untuk tampil ke SPRM. Hampir 2 bulan saya dedahkan sindiket membedal dana NGO. Saya gunakan konotasi bedal sebab apa? Sebab rakaman yang mana Syarul Ema ni, dia sendiri, kita 50% ni kita bedal lah. Istilah itu dia gunakan sendiri. Dari bukti yang ada, ia menunjukkan sindiket ini turut terkait setiausaha politik Perdana Menteri. Mereka mencari NGO yang setuju jadi keldai akaun, NGO yang sanggup membuat kertas kerja palsu permohonan dana program. Antara tajuk permohonan ialah beli lembu korban dan bantuan anak yatim. Bayangkan, beli lembu korban dan dana anak yatim pun kena bedal. NGO yang buat kertas kerja palsu akan serahkan kepada sindiket noni Syarul Ema untuk dikatakan diserahkan kepada pihak Samsul Iskandar Ma'akid. Setiausaha politik beri kelulusan dan dana dimasukkan terus ke NGO keldai akaun. Okey. Setiausaha politik boleh nafikan pelibatan dia, setiausaha politik Perdana Menteri. Tetapi macam mana benda ni boleh lulus? Sebab semua kertas kerja untuk perhatian setiausaha politik. Dan
Kamu boleh nafi apalah, tapi itu yang berlaku, kan? Berdasarkan bukti, ada menunjukkan sebaik wang dapat ke NGO kedai akaun, duit masuk terus daripada ICU, Kementerian Keuangan, susah politik minitkan kelulusan, duit masuk 50% perlu wang diperolehi dipulangkan kepada Syarul Emma untuk diserahkan kepada Samsul. Tambahan 5% untuk Syarul Emma, 55% dah gone untuk pulangkan balik. Baki 45% NGO terbabit perlu berbagi pula dengan bawah Syarul Emma, ada orang yang tukang cari. Baki 45% kena bagi pula. Dan saudara bayangkan, tinggal 25% permohonan nak beli lembu, permohonan nak bantu anak yatim. Jadi tak? Tak jadi, kan?